Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, jadi kita sambung lagi aquaponik untuk part 3 ya. Aquaponik part 3 di mana kita akan belajar. Sebelum ni kita sudah cikgu sudah terangkan buat lakaran, dan untuk hari ini kita sambung macam mana nak bina model reka bentuk sistem aquaponik berdasarkan lakaran yang telah kita buat. Okey, membina model reka bentuk sistem aquaponik ini boleh rujuk buku teks muka surat 130. Okey, buku teks RBT ya, sama-sama cikgu pun rujuk juga. Okey, membina model reka bentuk sistem aquaponik. Jadi model merupakan persembahan ringkas yang menyerupai produk sebenar. Saiz dan bahan tidak semestinya sama dengan produk sebenar. Boleh dibina menggunakan bahan-bahan terbuang seperti kertas surat khabar yang direndam dengan air serta dihancurkan, kotak, polistiren, kain, mancis, ranting kayu, span, gam dan bahan-bahan lain yang difikirkan sesuai. Okey. Model reka bentuk sistem aquaponik terdapat dua. Satu adalah model separa berfungsi dan satu lagi model berfungsi sepenuhnya. Okey. Model separa berfungsi dihasilkan mengikut skala yang sesuai. Bahan dan teknik pembinaannya mengikut kesesuaian, mempunyai sebahagian komponen sebenar yang berfungsi. Separa ini separuh. Okey. Manakala model berfungsi sepenuhnya dibina menyerupai produk sebenar. Okey, bahan dan teknik pembinaan menggambarkan produk yang sebenar dan berfungsi mengikut tujuan asal. Okey, jadi bezanya kalau model separa berfungsi ini hanya sebahagian komponen yang berfungsi. Kalau model berfungsi sepenuhnya, okey, jadi berfungsi sebagaimana mengikut produk yang dikehendakilah, produk sebenar. Okay. Jadi langkah-langkah membina model sistem aquaponik. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 131. Okey, langkah pertama. Okey. Sediakan alatan seperti pemotong paip beroda, mesin gerudi tangan dan set hole saw. Okey, maksudnya mata gerudi yang bulat tu untuk tebuk lubang bulat untuk letak bekas tanaman. Okey, langkah kedua, sediakan komponen utama dan bahan yang hendak digunakan seperti paip PVC, glue PVC dan bahan penyambungan yang sesuai. Okey, langkah ketiga, cikgu besarkan sikit ya. Okey, langkah ketiga, buat pemasangan kerangka sistem aquaponik seperti yang dirancang yang dikehendaki berdasarkan lakaran yang dibuat. Okey, langkah-langkah yang cikgu terangkan ini berdasarkan buku teks ini adalah berdasarkan lakaran yang telah dibuat oleh penulis buku teks ini. Okey, di mana lakaran tersebut di muka surat 127. Jadi nak buat ni, jadi kalau produk kita lainlah langkah dia, tapi sama, sediakan alatan. Yang kedua, sediakan komponen utama, tapi bahan-bahan dia mungkin berbeza mengikut produk yang kita hendak buat lah. Okey, jadi langkah ketiga buat pemasangan kerangka kan. Okey, kemudian langkah keempat, sediakan bekas penanaman sama ada menggunakan bahan PVC besar atau guli yang kecil lah. Langkah kelima, buat lubang dengan menggunakan mesin gerudi dan hole saw untuk meletakkan pasu kecil. Ini yang cikgu kata lubang bulat tu. Okey, kemudian langkah keenam, buat pemasangan sistem perpaipan air, okey, untuk air masuk. Langkah ketujuh, pasangkan sambungan paip untuk saluran air masuk dan air keluar yang menghubungkan bekas tanaman dengan tangki. Okey. Dan langkah ke-8, letakkan tangki ikan
pada kerangka dan buat pemasangan pam dengan sistem perpaipan. Maksudnya kita gabungkan kerangka tadi dengan tangki ikan. Okey, berserta dengan pemasangan pam sekali dan perpaipan. Okey, langkah 9. Okey. Susun pasu kecil di dalam lubang pada bekas penanaman. Pastikan model yang dihasilkan sama seperti lakaran yang dibuat. Jadi, tu saya kata sebelum ni kita lakar kan, kita buat lakaran. Jadi, yang kita buat model ni berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Jadi, bila awak buat lakaran lain, nak buat mungkin guna botol mineral ke, guna tabung guna pasu ke. Okey, jadi langkah-langkah ni berbezalah dengan yang ni. Faham tak? Jadi langkah ke-10, okey, isi tangki ikan dengan air dan uji sistem aquaponik. Pastikan tiada kebocoran pada keseluruhan penyambungan. Okey, siaplah. Jadi, yang ni kosnya agak tinggilah untuk buat secara individu. Mungkin kalau di sekolah kita boleh buat yang ni. Okey, mungkin di sekolah dekat sekolah kita ada set yang ni. Jadi kat sekolah mungkin boleh buat, tapi di rumah tu terbataslah sikit. Jadi kita buat secara ringkas aquaponik yang ringkas sahaja di rumah. Okey, jadi seterusnya 2.5.7 menilai model reka bentuk sistem aquaponik yang kita telah buat. Okey, jadi kriteria penilaian reka bentuk. Okey, yang pertama, kecenderungan, inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Yang kedua, kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Yang ketiga, kecenderungan, fungsi dan praktikal. Yang keempat, kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Yang kelima, ergonomik. Okey. Ergonomik maksudnya keselesaan kepada pengguna. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok satu-satu. Kecenderungan, inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Okey, apa tu? Jadi ini adalah kreativiti, idea dalam menghasilkan reka bentuk atau kaedah baharu atau fungsi dibaiki untuk beri manfaat dalam penggunaan. Yang kedua, kriteria yang kedua. Okey, kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Daya penarik pada produk. Okey. Ciri mesra alam. Jadi kriteria yang ketiga, kecenderungan, fungsi dan praktikal, kekuatan bagi memenuhi sasaran penggunaan, keperluan semasa dan penyelesaian masalah. Okay, jadi ergonomik mengimbangi interaksi penggunaan antara pengguna dan persekitaran dengan produk secara fizikal atau psikologi. Okey, di mana bagi keselesaan kepada pengguna. Okey. Kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Okey, idea reka bentuk dapat menerangkan kebolehan pembuatan, rupa bentuk, penggunaan bahan, teknologi dan kebolehpasaran. Jadi itu adalah 5 kriteria dalam penilaian reka bentuk sistem aquaponik. Okey, setelah kita buat, jadi seterusnya kita akan cadangkan penambahbaikan reka bentuk lah. Okey, apa penambahbaikan yang perlu kita buat? Okey, antaranya selepas pelanggan bersetuju dengan arah tuju reka bentuk, mereka akan menambah baik reka bentuk yang dicadangkan. Okey, lazimnya perubahan atau penambahbaikan adalah berdasarkan permintaan pelanggan, kaji selidik sumber asli dan memperkemas elemen estetika. Okey. Cadangan dia lagi, mereka mempersembahkan perubahan atau penambahbaikan untuk perbincangan input dan kelulusan pelanggan. Jadi ujian reka bentuk mungkin berlaku dan menyebabkan perlunya penambahbaikan yang seterusnya. Ujian meliputi pengesahan standard dan ujian penggunaan. Jadi mereka membentangkan pembaikan tambahan kepada pelanggan untuk persetujuan. Okey. Kemudian mereka mengadakan
perbincangan pengeluaran dengan pakar daripada profesion lain seperti pembuat model, pengeluar, jurutera, pengatur cara dan lain-lain. Jadi reka bentuk akhir dipersetujui. Okey, menghasilkan laporan. Jadi kita selepas siap semua, kita akan buat laporan projek reka bentuk sistem aquaponik. Okey. Jadi laporan ni macam biasalah. Ni boleh rujuk kutip 135. Untuk awak ni kita tak buat secara menyeluruh lah. Okey. Saya akan guide satu persatu. Okey, boleh tengok sehingga muka surat ni dalam buku teks ada sehinggalah muka surat 141. Okey. Jadi sudah tamat tajuk reka bentuk aquaponik. Seterusnya cikgu akan terangkan dalam Telegram untuk kita buat inilah lakaran dan projek di rumah. Okey, boleh faham? Projek yang simple sahaja. Okey, jadi kita bertemu dan teruskan perbincangan dalam grup Telegram atau WhatsApp. Okey, Assalamualaikum.